Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya ingin menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh pengguna Facebook ya bernama Aisyah Abdul Jalil. Yang mana saya baca di Facebook beliau ni, saya melihat juga beliau ini seolah-olah mungkin seorang peguam. Dan jika beginilah sikapnya seorang peguam, pada saya ini adalah satu peguam yang boleh kita namakan sebagai lawyer buruk. Yang mana peguam tidak mempunyai knowledge, tidak mempunyai pengetahuan. Jadi saya tak tahu macam mana dia boleh jadi peguam. Pada saya, beliau ni dia menghina Sabah dan Sarawak dengan mengatakan kenyataan-kenyataan yang berbaur hasutan dan boleh membuat kegusaran di dua buah wilayah ini. Dan dia juga tidak tahu apa itu Sabah dan Sarawak. Jadi dia tidak payah nak cakap banyak dan dia bercakap seolah-olah memandang hina rakyat Sabah dan Sarawak, seolah rakyat Sabah dan Sarawak ini tidak pandai, tidak bijak dan dilihat juga sebagai, boleh kita katakan kenyataan ini mengatakan orang Sabah dan Sarawak itu bodoh. So saya baca kenyataan yang beliau sebut dalam laman Facebooknya. Kawan-kawan boleh pergi ke laman Facebook ya, Aisyah Abdul Jalil. Dia kata di sini, kalau saya kaki tangan awam diminta bertugas di Sabah dan Sarawak, saya akan resign 24 jam. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak-anak pada usia persekolahan. Bukan tempat yang berbaloi untuk merasahi hidup mencabar tetapi terpaksa merisikokan kesihatan mental dan emosi. Let us all be honest, setelah 60 tahun, Sabah dan Sarawak join Malaysia. Bandingkan apa aja yang ada kat dua negeri ini berbanding Semenanjung Malaysia. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, sebegitu ramai rakyat jelata, sebegitu banyak hasil mahsyul bumi, alam dan laut, malangnya Sabah dan Sarawak masih kekal jauh ketinggalan, sangat jauh ketinggalan. Sebab itu kalau nak hukum kaki tangan awam Semenanjung Malaysia, hantar diorang ke Sabah dan Sarawak. It's an open secret. Polis ke, doktor ke, cikgu ke, ATC, faham-fahamlah saja bila dihantar bertugas di sana secara paksa lera. Okey? Dan dia juga berkata di sini, 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri, still terpaksa bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. So, berhentilah gebang pasal ugutan nak keluar dari Malaysia. Entah macam mana Sabah dan Sarawak nak survive. Ada banyak resources tetapi tak ramai yang berkualiti. Memang susah nak maju dan berdikari. Itu part yang dia menghina Sabah Sarawak. Yang kedua, saya lihat dalam laman Facebook beliau juga mengatakan bahawa isu bendera lagu negeri yang tidak mempunyai perkataan Allah. Jadi pada saya ini juga bermain dengan sentimen perkoman. Saya harap Menteri Komunikasi, Menteri KDN dan juga pihak PDRM tolong ambil tindakan segera dan siasat Aisyah Abdul Jalil ni. Ini lawyer buruk ni. So saya jawablah kenyataan yang dikeluarkan. Yang pertama ya, Aisyah kena tahu Sabah dan Sarawak itu bukan negeri ya. Sebab itu Sabah dan Sarawak sampai hari ini memohon untuk menggunakan perkataan wilayah. Ini kena tahu. Sebagai seorang peguam, saya ingat dia ni pun lebih kurang umur saya lah, 40 lebih. Jadi dia tak payahlah sembang kencang. Kalau MA 63 pun kau tak tahu. Jadi saya harap Aisyah baca MA 63. Wilayah apabila kita membentuk Malaysia ni adalah terdiri daripada Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi selama ni orang-orang politik membuat satu statement yang konon-kononnya Singapura keluar itu adalah bilik Malaysia dan gini-gini. Dalam kita nak membentuk Malaysia ya, Singapura adalah wilayah. Sebab itu dia boleh keluar. Dalam MA 63 juga sebenarnya sudah dilanggar. Iaitu kita boleh saja Sabah dan Sarawak itu keluar hari ini kerana Singapura dah keluar. Itu tergantung kepada Sabah dan Sarawak lah nak keluar wilayah, dua wilayah ini. Okey. Itu part yang banyaklah terperincinya. Jadi Aisyah kena belajar benda ni. Kalau nak berpolitik ataupun cuba untuk nak menunjukkan bahawa diri kita tu hebat, buat satu kenyataan statement yang boleh membina. Saya nak beritahu dekat Aisyah, kamu datang ke Sarawak, tidak semua kawasan itu memang teruk. Kerana keluasan itu yang kamu cakap itu betul.
Tetapi untuk kita nak meratakan kemiskinan, pembelajaran dan sebagainya ini, negara maju Singapura pun masih ramai gelandangan tidur di tepi pantai. Saya nak beritahu dekat Aisyah. Di US pun sama. Di UK pun sama. Jadi kamu tidak payah nak cakap. Saya nak beritahu kepada Aisyah. Kalau kamu bernama Aisyah Abdul Jalil ni, cebok tai dekat pantat kamu, dekat buntut kamu, pantat tu bahasa Indonesia, dekat buntut kamu dengan tangan kamu ini cuci, kamu tak payah sembang kencang. Ya? Kita sama-sama dalam negara yang telah terbentuk ni oleh orang-orang politik lama dahulu, oleh pemimpin-pemimpin lama kita dahulu. Kita duduk tak payah nak cerita, nak sembang kencang, kamu nak mengatakan isu Sabah dan Sarawak. Yang pertama ya, sumbangan besar Sabah dan Sarawak ke Semenanjung itulah yang kamu lihat kemajuan yang ada di Semenanjung tu. Orang-orang politik lama ni, sebab itu anak-anak muda di Sabah dan Sarawak mengungkit isu minyak. Kerana di Semenanjung juga tak maju. Tetapi dicuri. Harta daripada Sabah dan Sarawak dibawa ke pusat dan akhirnya hasilnya pun tak nampak di Semenanjung, tetapi tak nampak juga di Sabah Sarawak. 100 daripada Sarawak dibawa ke pusat, 5 dihantar balik ke Sarawak. Tetapi Aisyah nak cerita banyak tentang, dia tak tahu, saya tak tahu Aisyah ni duduk di negeri mana yang dia rasa bahawa hebat sangat. Saya nak beritahu dekat Aisyah, saya juga dulu penjawat awam, duduk di Semenanjung. Saya tahulah, bukan semua di Semenanjung itu bagus sangat. Di Semenanjung banyak juga kawasan yang sampai hari ini internet pun tak ada. Kawasan kampung pun banyak. Sama je macam Sabah dan Sarawak. Dan orang Semenanjung yang pergi kerja dekat Sabah dan Sarawak sebenarnya lebih untung. Kerana mendapat allowance. Allowance Sabah dan Sarawak. Kalau dulu BIS lah dan sebagainya lah. Hari ini saya tak tahulah. Tapi ada. Dulu dibayar allowance Sabah dan Sarawak. Nah, itu part dia. Bukan datang ke sini kerja, makan gaji, sekian gitu. Sebenarnya lebih baik kalau orang Semenanjung pergi bekerja di Sabah dan Sarawak. Dan pada saya supaya mereka menimba satu pengalaman baru. Ini kerana kita ni dalam satu negara, namanya Malaysia. Jadi Aisyah, kamu pun sebut tentang Sabah dan Sarawak ini sebagai negeri pun salah. Dan isu yang saya lihat dalam dia komen dalam Facebook beliau ni juga berkenaan dengan isu kalimah Allah ataupun tak tahulah. Yang mana dia kata lagu tak ada sebut perkataan Allah di beberapa negeri yang mana melibatkan Sabah dan Sarawak juga ini. Kerana saya orang Sabah dan Sarawak, maka saya jawab untuk Sabah dan Sarawak lah. Saya nak beritahu, kami ni wilayah yang mana kami ini dulunya diperintah oleh British dan serahkanlah kepada rakyat Sabah dan Sarawak itu untuk memerintah negeri mereka. Dan sebab itu Sabah dan Sarawak tidak ada raja. Kita jangan ceritalah ya zaman pemerintahan Sultan Brunei dan sebagainya dulu. Kita ambil apabila di Sarawak contohnya James Brooke mengambil alih kepimpinan sebagai gubernur Sarawak. Maka di situ sudah tidak ada lagi istilah raja dan sebagainya di Sarawak. Maka orang yang majoriti di Sabah dan Sarawak itu adalah orang Dayak. Jadi Aisyah kena tahu di situ. Jadi kita mengharmonikan lagu di untuk lagu negeri kita, tidak bolehlah kita nak sebarang-sebarang juga. Jadi mereka buat percaturan, buat pertimbangan. Jadi lagu negeri bukan untuk agama. Lagu negeri adalah untuk menjati dirikan kita sebagai orang Sarawak, orang Sabah. Kalau di Semenanjung mungkin untuk orang Semenanjung. Bukan untuk menjati dirikan kepada agama sesebuah kaum, sesebuah bangsa. Itu akan menjadikan satu perkauman yang amat hebat dan dahsyat dan akhirnya tajam ke depan. Jadi Aisyah ni, pada saya seorang peguam yang mungkin tak tahulah macam mana lulus ke tidak peguam kalau macam ni lah sikapnya. Saya tengok ya, maaf cakap, banyak peguam di Malaysia ni sekarang ni dah perangai semua macam Aisyah ni kebanyakannya. Kenapa? Apakah kualiti pembelajaran kita juga tak ni? Saya nak sebut isu ya, isu tempat untuk persekolahan ni. Persekolahan di mana-mana di Malaysia ni samalah. Kalau namanya sekolah kebangsaan ni, apa yang Aisyah ni merepek ni? Orang ujian SPM sama di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung sama. Kualiti pembelajaran di Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung sama pada saya. Kerana kita ikut
prosedur lah, ikut apa yang telah dimaktubkan oleh Kementerian Pelajaran kita. Begitu juga kalau Aisyah rasa begitu hebatnya sekolah di Semenanjung. Saya nak beritahu dekat Aisyah, saya duduk di Semenanjung lama. Saya duduk juga di Johor Bahru. Tanya anak-anak muda di Johor Bahru yang graduate, yang ada degree, master degree, yang diploma, tapi cakap terpaksa jadi cleaner, terpaksa jadi pembantu, tukang basuh di belakang dapur di Singapura tu. Tanya, ini hakikat saya duduk di Johor Bahru lama. Saya membuat research, saya membuat kajian. Setiap kali saya balik, saya tanya anak-anak muda, orang-orang Bumi Putra ni, kebanyakan orang Melayu. Kamu kelulusan apa? Degree. Kamu kerja apa? FMB. Bahagian mana? Dapur. Dapur buat apa? Chef. Dia cakap dia pembantu. So, kadang-kadang jangan kita terlalu angkuh lah, wahai Aisyah ya. Mungkin kamu rasa kamu peguam. Saya pun banyak negara saya pergi walaupun saya tak ada pekerjaan. Saya pengangguran, saya nak beritahu. Tetapi belum tentu kualiti sekolah kita ini boleh dipakai di luar negeri tau. Singapura saja tidak berapa nak menerima kita punya sijil ni. Jadi tak payahlah Aisyah nak berdabik dada. Aisyah sendiri jadi peguam belum tentu. Belajar dulu bahasa peguam pun bahasa orang lain. Banyak bahasa Inggeris juga. Jadi tak payahlah nak belagak. Kalau tak tahu tentang isu tu tak payah. Untuk nak melahirkan tokoh-tokoh hebat tentang Sabah dan Sarawak, tak ada kualiti, rakyatnya tak berkualiti hidupnya. Ni saya ni anak Sarawak ni, okey je. Banyak. Kalau Aisyah nak tahu, orang di Sabah dan Sarawak ni pergi hari ini ke kampung-kampung tengok. Banyak yang kaya-kaya. Saya nak beritahu dekat Aisyah, orang di sini kaya dia, tanahnya ada, rumahnya besar. Pergi beli rumah dekat Sarawak, mahal semua. Tanah pun mahal. Tapi boleh hidup rakyat Sabah dan Sarawak, okey je. Kalau Aisyah rasa duduk Semenanjung sana pakai aircon, saya ni sekarang pakai aircon. Saya duduk dalam pejabat ni, semua ada. Apa Aisyah fikir dia pakai internet bagus, sini pun bagus juga. Tak ada masalah. Semuanya isu pada saya dimainkan oleh Aisyah ni. Mungkin ketidakpuas hati dengan ada kaki tangan ataupun orang dari Sabah Sarawak, dan kamu akhirnya membuat satu andaian kamu sendiri seperti ini, dan kamu menghina orang di Sabah dan Sarawak. Inilah satu sikap yang dulunya diamalkan banyak oleh mereka-mereka yang belum terdedah dengan Sabah dan Sarawak ini. Sehingga kan pimpinan politik pun ada sebahagian daripada mereka bermulut celupa. Dan saya rasa Aisyah ni seorang yang penakut nak naik kapal terbang, jadi dia tak pernah tengok Sabah dan Sarawak, maka dia bercakap seperti katak di bawah tempurung lah. Saya tengok dia bermain bowling apa semua di sini. Itu bukan permainan yang sepatutnya Aisyah nak main. Itu permainan, patutnya jangan main bowling, kerana itu permainan bukan kita Malaysia punya permainan. Main gasing ke apa ke. Saya tengok Facebook dia dan saya tengok kenyataan-kenyataan yang dikeluar. Semua agak resis di sini. Dia ingat Facebook ini ataupun media sosial ini kita boleh keluar kenyataan sewenang-wenangnya untuk menghina orang, untuk cuba melihatkan seolah-olah negeri ini boleh diperbodohkan orang-orang di sini. Kenapa begitu Aisyah? Sabah Sarawak tu ramai peguam. Sabah Sarawak tu ramai tokoh politik hebat. Ramai melahirkan juga pakar-pakar. Dulu Aisyah kena ingat, di Malaysia ni Aisyah cakap banyak yang saya boleh nak cerita. Kalau Sabah Sarawak tidak duduk dalam Malaysia, memang mungkin daripada awalnya agak susah lah. Tetapi hari ini, kalau Sabah Sarawak tu keluar daripada Malaysia, banyak manfaat yang orang Sabah Sarawak boleh dapat, tahu. Saya nak beritahu dekat Aisyah, Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia, sekarang ni kita dah ramai dah orang profesional. Kita dah, kalau contohnya Sabah dan Sarawak itu memerintah negeri mereka sendiri. Yang pertama, kita akan dapat ketua polis negara sendiri. Dah melahirkan satu peluang pekerjaan ni. Kita akan tubuhkan jabatan polis negara kita sendiri.
daripada 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang itu dekat polis. Dekat tenteranya begitu juga. Dekat tentera udara dan sebagainya ini semua. Kita akan dapat banyak manfaat. Kita akan lahirkan immigration yang ramai dan tidak perlu. Yang ruginya semenanjung. Peluang pekerjaan kamu semakin sempit. Sabah dan Sarawak, dia akan melonjak ke satu peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya, hasil bumi 100% boleh ditakluki oleh negeri. Dan akhirnya, kalau negeri wilayah itu keluar dan akhirnya boleh dipecahkan jadi negeri kecil dan akhirnya boleh membangunkan. Mungkin kita akan pakai pemimpinnya presiden. Di bawah presiden itu mungkin macam Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya di setiap, mungkin di Kuching satu gubernur, jadi maka dia lebih ini. Tetapi bukan kehendak kita nak begitu. Tetapi kalau Aisyah nak bercerita begitu, saya rasa struktur politik, struktur rakyat di sini kualitinya sudah cukup. Aisyah tak payah cakap banyak lah. Dia sendiri yang sembang gebang. Saya tak faham lah bahasa gebang ni, karena saya belajar bahasa Malaysia, tak payah sembang kencang, tak payah sembang sombong, angkuh, itu yang saya belajar. Jadi bahasa yang dia nak pakai ni bahasa apa tak tahu. Jadi dia tak payah nak angkuh. Itu jawapan saya lah. So yang terakhir, saya harap Menteri KDN ambil take note dengan kenyataan ni peguam yang angkuh ni. Yang juga saya harap Menteri Komunikasi tolong sekat Facebook dia ni. Dan akhirnya boleh kita kerajaan negeri Sabah dan Sarawak boleh buat usul saman balik manusia yang seperti ini. Karena mulut yang celupa yang pada saya tidak menghargai nikmat dia duduk dalam negara ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.